A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina amin, sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صدقا وإيمانا كاملا آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sudah tertangguh saya rasa beberapa minggu, sebulan rasanya kita nak baca kitab Anak Kunci Syurga. InsyaAllah kita akan mulakan pada bab yang terakhir. Masya Allah. Saya tak ingat dah bila kita mula baca kat sini. Ada siapa tanda tak? Bila mula bacaan di pejabat kita ni? 11 bulan Oktober 2019. 12 Safar 1441. Lama dah. Lama tu nak ngabihkan sikit satu Jumaat. Kalau tak ke mana-mana lah, kadang-kadang Jumaat kita kerja, kita keluar dan sebagainya, kita tak baca. Tapi gitulah, nak menyatakan kalau kita istiqamah, walaupun lambat, tak apa, kita boleh achieve apa yang kita nak. Ini insyaAllah, panjang umur kita dalam satu pertemuan lagi mungkin. Hari ini kita baca separuh, penutup ni, minggu depan panjang umur, kita tutupkan. 12 Safar 1441 ni dah 20 berapa Safar dah ni? 44. Berapa Safar hari ni? Hari ni 23. 23 Safar. Safar ke Safar. Masya Allah. Safar ke Safar. Kita mula 12 Safar 1441. InsyaAllah kita akan khatam Rabiul Awal. Kalau Jumaat depan lah. Kalau Jumaat depan Rabiul Awal. Tak sempat dah khatam Safar. Hari ni dah 23 Safar. Ya? Gitulah. Itu juga perbuatan kita kat rumah. Bedam kita nak membaca, mentelaah apa-apa dengan keluarga kan. Biar pun sikit-sikit. Beli kitab-kitab yang ringkas-ringkas. Supaya kalau bila masa kita semayang kat rumah tu, kita baca. Ada majlis ta'lim kat rumah sikit-sikit. Tak payah complicated. Baca hadis mudah-mudah. Hadis 40 Imam Nawawi boleh. Kitab Syarah Safinah An-Najah boleh. Ambil sikit-sikit je. Boleh. Ataupun baca Al-Quran Amazing boleh satu muka tapi Al-Quran Amazing tu pun lelah juga. Panjang kan. Ataupun baca macam saya di rumah sekarang ni, baca Dosa-Dosa Besar, kitab Dosa Besar karya Syekh Imam Az-Zahabi. Kitab Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar Imam Zahabi. Mudah-mudah je. Ringkas-ringkas. Kalau siapa nak baca buku hadis yang ada syarah pendek-pendek, contohnya Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Dah ada syarah pendek dah. Satu hadis pendek, ada syarah pendek. Senang. Jangan tak ada langsung majlis-majlis ilmu di rumah masing-masing. Di rumah tu biarlah kita, tagline dia, biarlah kita berjemaah di mana? Sejadah, jangan kita berjemaah di depan TV. Biarlah kita berjemaah atas sejadah tu. Itulah cara jemaah kita. Kita makan jemaah, kita semayang jemaah, majlis ilmu ringkas-ringkas berjemaah. Dengan sekadarnya lah. Sekadar diri kita, kemampuan diri kita, sekadar level anak-anak isteri kita. Sekadarnya. Ya. Nak lebih-lebih kita kena ngaji. Biarlah kat situlah kita berjemaahnya. Riadahnya berjemaah, berkebunnya berjemaah. Anak-anak besar kena ajarlah berkebun. Dia tak nak berkebun. Biar berjemaah kat situ, bukanlah berjemaah telungguk duduk depan TV tu kan. Siapa duduk berjemaah depan TV tu, bawa-bawalah bertobat. Bukan tak boleh tengok TV, tengok. Silakan, tak ada masalah. Tapi biarlah kita ada aktiviti jemaah. Balik kepada tadi, kita dah berjemaah membaca kitab ni daripada Safar 1441, ni dah 23 Safar 1444 dah. Dah lama dah ni, dah lama. InsyaAllah hari ni kita ambil separuh daripada bab akhir. Semoga Allah menggunakan kepada kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Ini doa. Ini doa ya. Mungkin kita ambil sebahagian sampai Allahumma sholli ala sampai tamak kot. Sampai tamak perbuatan yang tercela. Kemudian minggu depan kita tutup dengan perbuatan yang terpuji ya.
perbuatan yang terpuji. Doa ni kita baca sama-sama lah. Ada beberapa variasi doa ni, tak kisahlah nak baca yang mana. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah pun boleh. Ma'udzubika min su'il khatimah pun boleh. Ataupun doa-doa lain lah yang kita rasa selesa, kita sama-sama baca. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah pun boleh. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Cuma perkataan su, perkataan kha tu kena bagi comel lah. Bagi comel supaya walaupun kalau kita tersalah dari segi bahasa, Allah Maha mengetahui, tak ada masalah. Tapi kalau kita dah jadi imam dan sebagainya, biar comel lah. Biar comel. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Macam tu lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Silakan hari ini masuk bab semoga Allah mengurniakan kepada kita husnul khatimah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Semoga Allah mengurniakan kepada kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Doa. Sesungguhnya diwajibkan bagi setiap orang yang berakal dan baligh membersihkan hati daripada segala sifat yang tercela dan menghiasi diri, hati dan dirinya dengan segala sifat yang terpuji. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 51, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah mengetahui segala perkara yang terdapat di dalam hati kamu. Rasulullah SAW berkata, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada rupa dan warna kulit kamu. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati dan amalan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Asy-Syam ayat 9, Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang sentiasa bersih dengan iman dan amal kebajikan. Perbuatan yang dicela. Sebahagian daripada perbuatan yang dicela adalah yang pertama, membesarkan diri. Rasulullah SAW berkata, hadis qudsi, Al-kibriya rida'il wal azamah izari faman naza'ani wahidan minhum al-alqaituhu fi jahannam wala ubali. Yang bermaksud, ketinggian itu adalah selendangku, kebesaran itu adalah kainku. Oleh itu, sesiapa yang merebut ia daripada aku, salah satu daripadanya, nescaya aku akan mencampakkan dia ke dalam neraka Jahannam dan aku tidak peduli. Hadis Qudsi. Hadis ini menunjukkan ketinggian dan kebesaran adalah sifat tertentu bagi Allah SWT. Tidak seharusnya sifat ini ada pada yang lain. Oleh itu, orang yang membesarkan diri seolah-olah merebut sifat ini daripada Allah SWT dan sewajarnya dicampakkan ke dalam neraka. Membesarkan diri adalah perbuatan yang dicela, manakala sifat merendah diri adalah perbuatan yang terpuji. Rasulullah SAW berkata, وَمَا تَوَضَعَهْ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Dan tidak merendah diri seseorang kerana Allah, melainkan dia akan ditinggikan oleh Allah SWT. Direkodkan oleh Imam Muslim. Teks penuh hadis tersebut yang bermaksud, harta tidak akan berkurangan dengan sebab sedekah. Dan Allah tidak menambah kepada seseorang hamba dengan sebab kemaafan yang diberikan kepada orang lain, melainkan kemuliaan kepadanya. Dan tidak merendah diri seseorang itu, melainkan Allah mengangkat darjatnya. Hadis direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Yang kedua, dengki, iaitu berharap orang lain kehilangan nikmat. Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Rasulullah SAW berkata, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berhati-hatilah kamu dengan sifat dengki. Sesungguhnya dengki itu membinasakan segala kebaikan seperti api membinasakan kayu. Nota 5 yang bermaksud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, hindarilah oleh kamu sekalian seburuk sangka kerana buruk sangka adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kamu sekalian saling mengintip orang yang lain. Janganlah saling mencari-cari aib yang lain. Janganlah kamu saling bersaing kemegahan dunia.
Janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membenci dan janganlah kamu saling bermusuhan, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang ketiga, marah. Seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, berilah pesanan kepadaku dengan satu pekerjaan yang mudah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Lelaki itu mengulang permintaannya dan Rasulullah juga mengulang kata-kata baginda, la taghdab, jangan marah. Direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah SWT memuji orang yang mampu menahan marah dan menjelaskan perkara ini dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 134. Kedekut dan sayang harta. Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang direkodkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Iyyakum wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Jauhkan diri kamu daripada sifat kikir, yakni kedekut, kerana sesungguhnya umat sebelum kamu binasa disebabkan kikir. Teks penuh hadis tersebut dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW berkata, berhati-hatilah kamu dengan sikap kedekut. Sesungguhnya umat sebelum kamu binasa disebabkan oleh sikap kedekut. Mereka menyuruh orang lain bersikap kedekut dan mereka menyahut seruan itu. Mereka menyuruh memutuskan hubungan saudara, maka mereka melakukannya, dan mereka menyuruh orang lain melakukan kejahatan dan mereka melakukannya. Sesungguhnya meninggalkan sifat kikir itu akan mendapat kemenangan. Berdasarkan penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hashr ayat 9, wa man yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Kemudian yang kelima, kasih kepada kemegahan. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna na'uluwa fil ardi wala fasada. Maksudnya, negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh ataupun ketinggian di muka bumi dan tidak mahu melakukan kerosakan. Sebahagian daripada ketinggian itu ialah kemegahan. Yang seterusnya, cintakan dunia. Yang dimaksudkan dengan dunia itu adalah perkara yang tidak memberi manfaat selepas meninggal dunia. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah An-Nazi'at ayat 37. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang bermaksud, maka ada pun orang yang melampau dan dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat kediamannya. Nabi Isa berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kasih kepada dunia adalah kepala bagi setiap kejahatan. Nota 9, sesungguhnya perasaan cintakan dunia adalah penyakit bagi manusia, dan perasaan zuhud kepada dunia adalah salah satu jalan untuk menambahkan kecintaan kepada Allah SWT. Cintakan dunia itu dibenci oleh Allah kerana ia telah menyebabkan manusia tewas dengan hawa nafsu mereka sendiri. Yang ketujuh, ujub, iaitu kagum terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, seperti bermegah dengan ilmunya, ibadahnya dan tidak takut kehilangan semua kelebihan itu. Seseorang yang memiliki sifat ujub juga lupa bahawa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ujub adalah sebab kepada rasa takabur. Perbezaan kedua-dua sifat ini adalah takabur berasa dirinya hebat dan menghina orang lain, manakala ujub hanya berasa dirinya hebat tanpa memandang hina pada orang lain.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 25. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Yang bermaksud, dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-halaku fithnaini kunu tiwal ujb. Kebinasaan itu terdapat pada dua perkara, iaitu putus asa dengan rahmat Allah dan seseorang yang kagum pada dirinya sendiri, yakni ujub. Nota syarah dan tahqiq 12, manusia yang berputus asa dari rahmat Allah tidak akan mendapat kebahagiaan. Manusia yang ujub pula menyangka dirinya sempurna menyebabkan dia jauh dari sikap sabar apabila berhadapan dengan apa yang dibencinya. Yang ke-8, riak, iaitu seseorang yang melakukan ibadah kerana manfaat dunia seperti untuk mendapatkan pujian dan harta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Maun ayat 4 hingga 6, maksudnya, maka kecelakaan yang besar bagi orang yang ahli solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya, juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna akhwa fama akhafu alaikum syirkul asghar wa huwa riya. Yang bermaksud, sesungguhnya ketakutan yang paling aku takut berlaku kepada kamu ialah syirik kecil, iaitu riak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, pada hari kiamat apabila semua manusia menerima segala balasan bagi setiap amalan mereka, pergi oleh kamu kepada mereka yang kamu lakukan ibadah kerana mereka ketika di dunia. Renungkanlah, adakah kamu akan mendapat balasan di sisi mereka? Direkodkan oleh Imam Ahmad. Teks penuh hadis tersebut dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang lebih ditakuti daripada apa yang aku takut terhadap kamu semua adalah syirik kecil. Maka para sahabat pun bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW berkata, iaitu riak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada hari kiamat terhadap sekalian manusia yang riak kepada Allah Subhanahu wa taala, membalas terhadap sekalian manusia dengan setiap amalan mereka. Pergilah kamu semua kepada mendapat apa-apa ganjaran daripada mereka. Hadis ini menunjukkan bahawa kita tidak akan mendapat sebarang balasan ataupun bantuan sekiranya melakukan amalan kerana manusia. Yang ke-9, tamak terhadap makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma labnud damawi'a an syarram min batni. Tidak memenuhkan anak Adam itu bekas yang lebih buruk selain daripada perutnya. Memadai bagi seseorang itu beberapa suap makanan yang dapat membetulkan tulang belakangnya. Sekiranya perlu untuk menambah makanan lagi, hendaklah sepertiga daripada perutnya bagi makanan, sepertiga bagi minuman, dan sepertiga bagi nafasnya. Teks penuh hadis tersebut dari Miqdam bin Ma'diyakrib radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang anak Adam itu memenuhi bahagian tubuhnya yang lebih teruk daripada perut. Cukuplah dia memenuhi tubuhnya dengan beberapa suapan yang boleh menegakkan tulang belakangnya, walaupun nafsunya ingin yang lebih daripada itu. Maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 yang lain untuk pernafasan. Dan yang terakhir, tamak dalam berkata-kata. Rasulullah SAW berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata perkara yang baik ataupun hendaklah dia diam. Teks penuh hadis tersebut, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
maka hendaklah dia berkata tentang perkara yang baik, ataupun lebih baik dia diam. Rasulullah SAW berkata lagi, "Man yatawakkal bima baina yaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah." Yang bermaksud, sesiapa yang bertawakal kepadaku antara dua tulang dagunya, yakni lidah, dan antara dua kakinya, yakni faraj, nescaya aku menjamin baginya syurga. Direkodkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sa'id bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kalau kita baca macam senang lah. Tapi kalau kita dengar yang tuan-tuan guru mensyarahkan 10 perkara berdera keji ni, berderau juga darah, ya. Derau juga sebab banyaknya ada pada awak tak adalah, pada saya ada. Semua 10 sifat terkeji ni ada je pada diri saya ni. Jadi kalau tuan-tuan guru ni mensyarahkan, kita terasa berat ni. Kita akan terasa berat bab 10 ni. Apa taknya? Pertama, membesarkan diri. Membesarkan diri, dengki, boleh ambil 3 sekali jalan tu. Membesarkan diri, dengki, marah, bab tu sampai ujung tu, itu sifat-sifat dalam hati. Sifat-sifat yang dalam hati. Satu, kita besarkan diri, mudah je. Ni semua benda yang syaitan mudah nak ganggu kita. Kita ni iblis tak ganggu. Tak level iblis lagi nak datang pada kita ni. Iblis hantar syaitan je. Iblis hantar syaitan. Syaitan dia pula berbondong-bondong. Ramai, bukan sikit-sikit. Ada cuit bab ni, ada cuit bab ni. Kita ni tak sampai level iblis nak datang kacau lah. Iblis ni dia mengacau para nabi. Orang-orang alim, ulama, anbiya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi bab membesarkan diri dan dengki ni, besarkan diri, dengki, benda mudah je syaitan nak datang pada kita, nak cuit pada diri kita. Marah tu mungkin payah sikit. Sebab nak ke marah ni mungkin dah beria lah. Dah beria sangat nak ke marah. Dah ke marah. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 10 perbuatan terkeji dah bagi kita jalan keluar dia. Kalau bila kita dengar syarah-syarah kepada hadis-hadis yang kita dah baca tadi, ada je jalan-jalan keluar daripada nak besarkan diri, dengki, marah. Semarah nak buat apa kan? Masa kita khatamkan hadis sifat 40 tu, banyak kita dah lalu dah bab-bab ni. Marah nak buat apa, semua kita dah belajar dah. Jadi larikan diri daripada perbuatan ni, membesarkan diri, dengki. Itu sebab ni bongkak, takabur tu sifat siapa? Itu sifat-sifat yang hanya selayaknya pada siapa? Pada Allah. Pada Allah semata-mata. Allah semata-mata. Jangan ambil kepada kita sifat ni. Tapi sifat ni secara semula jadinya ada pada diri kita. Sebab tu kalau apa-apa kita tasawuf sekalipun, inilah 10 perkara ni dan beberapa perkara yang kita akan bincang minggu depan, itulah dia penekanan dia. Syekh Mandili, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili dia dah simpulkan. Sebab tu dia kata semoga Allah memberikan kita husnul khatimah. Nak husnul khatimah ni apa? Jaga ni 10 benda ni jangan bagi ada, ya. Besarkan diri, dengki, marah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ni review ringkas ulang kaji. Kedekut dan sayang harta. Ni semua syaitan kacau. Nak sedekah sayang duit, siapa dah ada anak, ajar daripada kecil-kecil untuk sedekah. Jangan kedekut duit. Walaupun gaji pertama ke semua, jangan kedekut. Sedekah, mesti ada bab sedekah. Sedekah tu masa bila? Hari-hari. Kita tak syarah lah setiap salah satu ni. Sebab kita dah bincang apa dia sedekah, macam-macam bab sedekah ni. Bukan duit saja. Tapi kata kunci ni sedekah kena hari-hari. Bila kita zuhud tu, nanti kita baca bab zuhud tu macam mana? Ikut sahabat lah zuhud. Ikut sahabat zuhud. Jangan ikut sahabat yang ekstrim tu. Abu Dardar ke apa, jangan, itu ekstrim. Bukan ekstrim, tak betul. Tapi pada hati dia dah zuhud dunia dah nyata. Ada sahabat mati kain kapan pun tak cukup kan. Tapi dia zuhud sungguh. Tapi kita ikut sahabat-sahabat yang besar tu, yang meniaga hebat-hebat, tapi bab sedekah bagi ya. Jangan kedekut dan sayang harta. Kemudian kasih kepada kemegahan, cinta dunia tu dia datang sekali. Dia datang sekali dengan ujub tu lah. 4 serangkai tu.
Suka bermegah, suka orang puji, cinta dunia, hubud dunia ke. Lepas tu ujub dengan riak tu dia mari sekali ya, package. Level apa yang berbeza? Jangan level beria-beria. Kasih kepada kemegahan memang tak ada seorang pun yang tak suka pada kemegahan kan. Tak ada seorang pun yang tak suka pada dunia, tapi kita kena jagalah jangan benda tu yang mengawal diri kita. Jangan benda tu yang mengawal diri kita. Begitu juga dengan ujub. Sifat ujub ni sebenarnya jadi je. Kita terasa, oh alhamdulillah banyak ngaji hari ni ya. Tapi jangan lebih-lebih. Godaan syaitan ni, ulama-ulama kita ajar, bila syaitan tiup je, kita cancel terus. Kita lawan terus. Syaitan kata, oh banyak sedekah ni, nanti orang nampak. Lawan terus, sedekah. Oh banyak zikir ni. Lawan, zikir lagi banyak. Lawan je. Syaitan ni pandai je tiup-tiup. Ya. Dikisahkan seorang ni yang sekarang zaman sekarang. Seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram, seorang syekh ni. Ya. Dia mengajar dan pada satu ketika dia mendapat kelebihan yang Allah kurniakan pada dia masa dia mengajar tu. Allah ilhamkan rasa di mana dia boleh mensyarahkan benda yang di luar jangkauan dia. Ini kata dia. Ya, saya lupa nama syekh ni. Ya. Dia mensyarahkan Masjidil Haram ni. Dia tengah syarah-syarah tiba-tiba dia punya syarahan itu lebih, dia rasa lebih daripada apa yang sepatutnya dia arif. Allah bukakan sedikit hijab untuk dia pemahaman yang lebih pada ketika itu. Jadi dia mengajar tu dia tiba-tiba dia rasa syok. Bagus syarah hari ni ya. Syok. Dia terasa lain macam. Dia terasa kembang sikit. Maka dia buat apa? Dia tutup kitab, dia berhenti je mengajar kat Masjidil Haram, dia tutup kitab, dia balik. Dia balik, ayah dia tanya. Ayah dia tanya, kenapa balik awal lagi ni? Dia cerita dia, tadi aku mengajar, ya, Masjidil Haram kan ramai anak murid kan? Anak murid dia mengajar, tapi pada hari ni syarahan aku ni lebih. Aku seolah-olah dibukakan hijab oleh Allah, aku dapat ilham, aku dapat ilmu yang di luar jangkauan aku, syarahan aku lebih. Maksud dia terasa macam dia lebih alim pada hari itu. Sebab tu aku takut, aku rasa ujub, dia tutup kitab balik. Ayah dia kata apa? Maka berjaya dah syaitan pada kau hari ini, membuat kau rasa ujub, maka kau tutup kitab balik. Sepatutnya kau lawan syaitan dan terus. Nampak ayah dia yang bagi nasihat pada dia. Pada ketika itu, dia dah rasa ujub. Syekh dah rasa ujub, dia tutup kitab. Sebab dia takut dia rasa ujub kan. Begitulah syaitan. Syaitan ni dia cara dia cocok orang tu pandai sangat. Kita syaitan tak ajak kita buat maksiat lah. Kalau masih ada maksiat yang kita tak rasa maksiat tu, itu kita kena lawan. Masih tengok TV, orang pakai seksi, orang berpeluk-peluk, kita tak terasa maksiat, itu kena lawan lah. Tapi rasanya kita ni tak ada dah. Syaitan tak goda kita buat maksiat, tapi syaitan goda kita pada ketika kita buat ibadah. Ini datang sekali ni. Ujub, riak dan sebagainya. Jangan sampai bab takabur sudah. Ya? Jangan sampai bab takabur. Syekh dah syarah kat situ. Beza takabur dengan ujub tu satu tingkatan je. Ujub kita kembang sendiri je. Takabur kita mula ngutuk orang. Ya? Takabur kita mula ngutuk orang. Payah nak takabur ni. Ujub mudah. Takabur ni dia sifat orang sebenarnya. Ada orang kadang-kadang kita dengar dia cakap kan, dia ni ngutuk orang saja kan. Aku kalau sedekah, gini. Aku kalau gini, aku buat masjid, aku kan. Tapi kita ni kita dah belajar. Kita berhukum hanya yang pada zahir. Bab takabur ni duduk mana? Bab ujub, riak ni duduk mana? Duduk kat hati kan. Selagi dia tak keluar, dia kutuk kita, apalah kau ni? Itu taklah. Ya, insyaAllah. 9. Tamak pada makanan. Baca hadis tu. Terus kita dah jumpa banyak kali dah hadis ni. Ya. Macam mana kita nak aplikasi dalam kita? Ini bukan cerita nak diet ke apa ni. Cerita bab mana kita zuhud pada makanan tu macam mana. Zaman sekarang ni ada orang tak zuhud pada bab makan ni. Dah. Akhlak bab makan ni dah lari dah zaman sekarang. Nak pula ada media sosial ni kan. Semua orang suka tunjuk makanan. Post makan ni, masak. Tak ada. Makan ni sekadarnya lah. Bukan untuk benda yang nak dimegah-megahkan. Bukan untuk dibudayakan. Zaman sekarang ada budaya makan je, betul tak?
Ada budaya makan. Pagi kita sarapan kat sini, tengah hari kita pergi sini, petang kan kat sini, malam kan kita kat sini. Supper kan kita kat sini. Itu perjalanan makan. Kerja hidup dia makan je. Duk kaji singgah tempat makan je. Masjid tak pergi cari, tapi singgah tempat makan je zaman sekarang ni. Nauzubillah. Jangan tamak pada makanan dan akhirnya Allahumma salli ala Muhammad, tamak dalam berkata-kata. Kita dah jumpa dah himpunan hadis Imam Nawawi bab ni. Hadis itulah yang dah dipenuhkan tu. Abi Hurairah tu, situ semua dah ada. Bab kita kena baik pada jiran, jangan menyakiti jiran. Sebab tu kita ni ulang kajinya. Kalau nak syarah bab hadis ni pun dah lebih sejam dah. Bab jiran satu bab. Kemudian kedua, bab memuliakan tetamu satu bab lagi. Ketiga, bab lidah antara benda anggota yang paling banyak bawa manusia ke neraka. Satu hadis je. Kita hari ni dalam setengah jam baca 10 perkara. Faham ya maksud saya ni? Kita ulang kaji ni. Tapi tak cukup. Tak cukup. Siapa yang first time lalu, baca lagi. Apa makna tu, hadis tu. Kita baca terus 10 perkara yang cela. Nampak mudah. Tapi kalau nak sematkan dalam hati, kena mendalamlah sedikit. Baca sendiri boleh, pergi berguru pun boleh. Contohnya hadis ni lah. Hadis akhir tu. Dalam hadis akhir tu ada 3 bab. Yang semua tu bab-bab besar. Semua bab yang boleh mengheret kita ke neraka. Dan 3 bab tu. Dan 3 bab. Khususnya 2 lah. Bab jiran dan bab lidah. Tetamu tu bab adab. Bab jiran dan bab lidah tu semua benda boleh mengheretkan kita ke neraka. Na'udzubillah. Jadi kita ulang kaji sikit-sikit. Wallahualam tu 10 sifat yang tercela. Nanti kita ambil balik minggu depan. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Berapa sifat? 7. 10 juga. 10 perbuatan yang terpuji. Dimulakan dengan taubat daripada segala dosa. Wallahualam, saya jelaskan semula apa yang kita buat kat sini hanya sekadar ulang kaji je lah. Lintasan sekejapnya. Syekh pun buat kitab ni ringkas-ringkas. Kitab ni Syekh tak syarah tebal-tebal. Untuk penjelasan seterusnya kita kena carilah ya adik. Kita cari sama ada kita tadabbur sendiri, kita kena istiqamah lah, kita kena disiplin dalam mencari ilmu tasawuf ni. Ini bab tasawuf yang akhir ni. Ataupun kita pergilah berguru. Pergilah berguru. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya bagi siapa ada kelapangan, mungkin panjang-panjang kepada kawan-kawan yang berminat, siapa nak ikut besok hari Sabtu pukul 9 sampai 12.30 ada 2 kelas tadabbur kitab hadis Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari oleh Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Dr. Hasbullah UIA di Masjid Tengku Ampuan Afzal. Kelas saya lah, siapa nak ikut dipersilakan. Online pun ada di Pondok Hujung Minggu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.